Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Tuan Nazim Masjid Syakirin, kita doakan sama-sama supaya beliau segera sembuh. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua telah berjaya, iaitu melakukan solat subuh berjamaah, dengan harapan insyaAllah kita terus mendapatkan istiqamah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang dengan syafaatnya lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita masuk pada bahagian yang keenam ataupun nombor 6 daripada perkara-perkara yang menyebabkan jatuhnya kepada kekufuran, iaitu muka surat 17. Qala mu'alifur rahimahullah, dan barang siapa mencita-cita atas kafir atau ditaklikkannya, maksudnya diikatkannya atau dikaitkannya, akan kufur dengan suatu seperti dikatakannya, jika binasa hartaku atau anakku, jadi Yahudilah aku atau jadi Nasranilah aku, maka ia jadi kafir. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana al-imanu at-tasdiq. Iman ini adalah membenarkan bil qalbi, dengan hati. Jadi bila seorang itu membenarkan dalam hati bahawa Islam inilah agama yang dia pegang, lalu tiba-tiba dia bercita-cita, maksud dia berharap, kalaulah aku ni bukan Islam kan best. Contoh dia, seolah-olah dia berharap, bercita-cita, kalau dia itu bukan termasuk yang ada iman, berarti dia bebas melakukan benda-benda maksiat dan lain-lain, misalan dia. Atau dia taklikkannya, dia gantungkan iman dia dengan sesuatu. Contoh dia, kalaulah dia rugi, dia nak murtad, na'udzubillah min zalik. Kalaulah dia terkena musibah, dia nak murtad. Kalau dia seperti yang dikata ni, terjadi apa-apa pada harta dia atau anak dia, maka dia akan jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Ini termasuk kalimat-kalimat yang menyebabkan murtad. Maka ketika itu, tanpa tunggu perkara tersebut terjadi, dia dah gugurnya iman. Kerana apa? At-tasdiq, membenarkan dalam hati itu dah tak ada. Kalau dia at-tasdiq, kenapa dia nak gantungkan? Ini berbeza dengan contoh dia lafaz talak. Lafaz talak contoh dia, kalau engkau keluar dari rumah, misalan dia, kan, maka nescaya jatuhlah talak satu ke engkau. Contoh dia lah. Maka perkara tersebut adalah bukan dia azam untuk talak, tapi dia gantungkan dengan keadaan. Ini berbeza kerana talak ini adalah suatu lafaz yang dikeluarkan secara sorah, bukan kinayah, dari seorang suami untuk memutuskan hubungan antara suami dan isteri tersebut dengan suatu kejadian, ditaklikkan. Dan perkara tersebut takkan terjadi melainkan kalau perkara tersebut terjadi. Jadi kalau perkara tersebut terjadi, baru talak tersebut terjadi. Dan talak ini bukan dua pihak, tapi di satu pihak saja, iaitu menjadi hak mutlak suami. Begitu juga rujuk. Okey. Ini berbeza dengan iman. Kerana apa? Iman ini dia tak perlu kepada lafaz. Iman ini adalah tasdiq bil qalbi, yang saya dah sebut. Jadi dia adalah azmun, suatu keazaman hati yang dia membenarkan tentang Islam. Kalau dia taklikkan keimanan dia, maka itu bukan iman. Iman tak perlu kepada taklik, iman kepada pembenaran. Sehingga kan yang saya pernah terangkan berkali-kali, kalau ada orang yang bukan Islam, okay, kita tahu zahirnya dia bukan Islam, tapi dalam hati dia, contohlah dia duduk sebelah masjid, tiap-tiap pagi dia dengar azan, tiap-tiap malam dia dengar orang ni boleh beribadah satu hari 5 kali. Dalam hati dia ada tasdik membenarkan Islam ni sebenarnya agama yang betul.
Saya tak masuk Islam ni hanya kerana mungkin Yelah malulah kot, tapi Islam ni memang agama betul, Rasul ni betul, kehebatan dia Masya Allah. Misalnya dia dalam hati dia, maka dia dah iman di sisi Allah, kan? Saya sebut iaitu dia sudah mukmin akhirat tapi kafir dunia. Kenapa kafir dunia? Dia belum melafazkan, dia belum menzahirkan keislaman dia. Di mana kalau dia mati, dia dilayan seperti bukan Islam. Kerana siapa boleh baca hati dia? Tak ada orang boleh baca hati dia. Manusia tak boleh baca hati orang. Itu urusan Allah. Akan tetapi di akhirat kelak, kalau betul di sisi Allah dia itu ada iman dalam hati dia yang kita semua tak tahu, iaitu Allah SWT mungkin untuk menghukum dia kerana dia meninggalkan zahir Islam tersebut. Dalam beberapa waktu setelah itu dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga. Berarti dia tidak akan kekal. Bahasa Imam Ghazali, dia itu selamat atau najat daripada kekal di dalam api neraka, kerana dia ada iman dalam hati. Tapi kalau iman dia ditaklikkan, maka itu bukan iman, itu bukan membenarkan dengan hati. Lalu nombor 7, tuan-tuan dan puan-puan, dan barang siapa syak akan dirinya. Jadi dia ada syak-syak apa? Ragu-ragu. Bahasa Melayu dia ragu-ragulah. Kalau secara istilah dia, secara teknikal dia, syak ini adalah 50%. Jadi 50-50 lah. Maksudnya antara iman dan tidak tu 50%, tengah-tengah. Okey. Maka dia kata, kafirkah aku ini, Islamkah? Atau dia Islam ke kafir? Dia tak sure. Atau barang siapa reda akan kufur, bagi dia kufur ini juga adalah iman. Misalnya, okey, seperti disuruhkan orang Islam dengan masuk kafir, disuruh orang Islam untuk masuk dengan masuk kafir. Jadi tak apa, agama semua ini betul. Misalnya, atau diisyaratkan atas orang Islam dengan masuk kafir. Jadi syarat kau untuk jadi ahli negara, warga negara ini, kau kena jadi agama ni misalnya. Dia pun rela. Atau dia syaratkan, orang yang mensyaratkan ini. Atau diisyaratkan orang akan orang kafir yang hendak masuk Islam dengan mengekal kufurnya. Ada orang kafir dah nak masuk Islam, dia kata tak payah, tak payah, biar tetap dalam agama kau. Misalnya dia, maka ia jadi kafir. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Al-imanu at-tasdiq, iman itu membenarkan dalam hati, membenarkan tak boleh 50-50. Sebab itu menurut satu pendapat, dan pendapat ini kuat walaupun dia lemah dari segi hujah nas, kita panggil nakli, tapi dia kuat dari segi hujah akli, di mana ada pendapat di dalam ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak kurang. Jadi iman itu antara iman atau tidak. Pendapat yang dipilih, iman ini bertambah dan berkurang sesuai dengan ketaatan. Ini yang dipilih. Tapi ada pendapat yang juga kuat mengatakan iman ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Kerana apa? Iman ini adalah pekerjaan hati, antara percaya atau tak percaya. Dalam hal ini, menurut pendapat tersebut, maka tidak adalah percaya 10%, percaya 50%, percaya 60%. Kerana apa? Percaya ke tak percaya bagi dia. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan iman bertambah dan berkurang, ialah dia dah percaya, tapi kualiti kepercayaan tersebut boleh bertambah dan berkurang. Ini pun logik juga. Kerana apa? Selain daripada nas, yazid al-imanu yazidu wa yanqus, iman ini bertambah dan berkurang. Tapi kalau orang tu iman dia tebal, maka dia ibadah dia Masya Allah, tahajud dia Masya Allah, betul. Ini misalan, ini saya bagi contoh lah, saya bagi contoh. Maka menurut pendapat ini, pendapat yang kuat tadi, iaitu iman bertambah dan berkurang, apabila iman dia ada syak. Jadi, betul ke aku ni Islam? Betul ke aku ni kufur? Itu tandanya bukan iman lah. Dia kena iman percaya, sebab dia adalah tasdik, membenarkan dalam hati. Kita percaya, kita beriman, selesai, selamat. Kita Muslim. Jadi kalau ada syak, ini akan menggugurkan iman, tuan-tuan. Atau barang siapa reda akan kekufuran. Ini yang paling bahaya sekali. Reda kekufuran, hari ini penyakit paling besar yang melanda umat Islam, terutamanya golongan minoriti umat Islam. Maksudnya di negara minoriti umat Islam, ataupun umat Islam yang kononnya nak jadi hero,
perdamaian dan lain-lain, tapi telah melebihi batas. Kalau dia melebihi batas, kalau dia tak melebihi batas tak apa. Ada orang memang dia boleh bermain di kancah tersebut, tapi at the same point keimanan dia masih kuat dan masih meletakkan garis iman tersebut, tak ada masalah. Iaitu redha dengan kekufuran, di mana pada hari ini golongan tersebut dipanggil sebagai golongan pluralisme. Kenapa pluralisme? Bagi dia semua agama itu benar, semua agama itu menuju kepada Allah dalam erti dengan jalan kebenaran, dan semua agama itu akan masuk syurga. Ini bahaya apabila dia dah mengatakan redha kekufuran. Maksud dia apa? Bila dia kata agama yang selain Islam ini juga akan selamat di akhirat kelak, berarti mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, itu namanya dia telah meredai kekufuran. Ini tak boleh. Tapi berbeza kalau seseorang di dalam berinteraksi dengan agama yang lain, baik, bagi hadiah kat bukan Islam, berpeluk, mendoakan dia, okay, may God preserve you. Preserve tu di dunia lah maksud dia. Siapa tahu dengan panjangnya umur dia Allah bagi dia hidayah. Itu maksud dia, bukan preserve di akhirat lah. Bukan Allah akan selamatkan kau di akhirat, kerana kalau dah selamatkan di akhirat tak boleh lah, itu adalah kufur. Kerana apa? Kerana dia meredai kekufuran dia di dunia ini yang menyebabkan di akhirat dia akan masuk syurga, itu tak betul lah. Tapi kalau dia mendoakan selamat bukan selamat di akhirat, nak jalan ni selamat jalan, contoh dia kan, nak jalan ni selamat jalan. Ulama berbeza pendapat, tapi pendapat yang dipilih seperti Syiah Al-Jum'ah, seperti Darul Iftah Misliah, itu tak ada masalah selagi di batas tersebut. Kerana ini dipanggil dengan bagaimana kita berinteraksi secara masyarakat majmuk, coexist, ta'ayush, inklusif hidup bersama yang bukan Islam. Justru dengan berlaku baik ini adalah salah satu alasan untuk menarik dia masuk ke dalam Islam. Betul ke tidak? Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, ketika ada orang baru saja bersyahadah masuk Islam, kita jangan menilai dia itu jujur masuk Islam ke tak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. So apa yang dibuat oleh mazhab Syafi'i, dia itu termasuk asnaf muallafat. Muallaf ini dalam Quran ni, muallaf ni orang yang baru masuk Islam. Konteks kita di Malaysia ini, muallaf ni adalah orang yang masuk Islam, dia ada waktu 5 tahun ke 10 tahun, saya tak ingat lah. Itu kena buka undang-undang lah. Tapi intinya dalam Al-Quran, orang yang baru masuk Islam agar hati dia lembut, maka Islam menganjurkan untuk bagi dia zakat. Bagi zakat deh. Walaupun kaya, tapi dia baru masuk Islam, bagi dia zakat. Dia tambah suka dengan Islam. Ini contoh dia. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam lembah pluralisme. Demi kononnya perdamaian, kita mengiyakan bahawa agama yang selain Islam itu benar. Benar dalam arti juga jalan hidayah menuju Allah, menuju keredaan Allah. Tapi kalau ada orang berhujah bahawa saya tak kata dia agama benar, dia memang akan agama yang benar, Ustaz. Hanya sahaja secara bahasa, semua agama niat dia baik. Betul ke tak? Itu betul. Semua agama niatnya baik, tapi terpesonglah. Itu niat baik tak semestinya baik. Niat baik tapi tak semestinya baik. Kerana apa? Kerana agama tersebut telah melakukan kesyirikan, dan ini jadi tidak baik. Ini adalah pluralisme yang salah. Misalnya, okay? Maksudnya kalau dia sampai kata semua agama ini akan menuju kepada Allah dalam keadaan jalan keredaan, ini adalah menyebabkan kufur. Jadi ini kena jelas. Kalau kita nak berdakwah, ini adalah batasan-batasan yang kita kena terangkan kepada pendakwah. Jangan sampai kita terjerumus dalam redha kekufuran. Ustaz, kalau cinta yang bukan Islam macam mana? Contoh dia hari ini, kita cinta pemain bola. Ini orang muda lah kan. Saya kagum zaman saya kecil lah. Kan, kakak saya lah dengan apa, contohlah yang banyak orang, David Beckham handsome-nya, misalan dia zaman tu kan. Misalan dia, ini macam mana? So ulama membahas dalam seperti Syekh Al-Jum'ah dia sebut, apakah hukum seseorang di negara yang bukan Islam, contohnya di Palestin dan lain-lain, seorang Muslim lelaki kahwin dengan yang bukan Islam, perempuan kitabiah.
dalam mazhab Syafi'i sah. Berarti itu menunjukkan bolehnya mencipta bukan Islam, tapi bukan meredai kekufurannya. Tapi di Malaysia tak boleh lah. Kenapa? Kerana yang bukan Islam di Malaysia bukan kafir kitabiah, kafirah kitabiah, bukan. Mereka ini adalah bukan Islam kerana apa? Yang bukan kitabi, kerana asal usul agama mereka bukan Islam. Maksudnya agama asal usulnya bukan antara Nasrani ataupun Yahudi. Mereka bukan keturunan Yahudi, itu jelas. Mereka sebelum ini sama ada agama dia Animisme atau Tionghoa atau apa dia panggil Taoism, Confucian atau Hindu, Buddha dan lain-lain. Ini bukan agama kitabi misalnya. So apabila mereka masuk agama antara Kristian dan lain-lain, maka dia tidak menjadikan mereka itu ahlul kitab. Sebab itu dalam undang-undang kita tidak menerima perkahwinan campur, maksudnya perkahwinan yang berbeza agama. Nah ini. Lalu disuruh orang tu, atau disuruh orang tu masuk Islam, dia nak bataskan, tak boleh, jangan masuk Islam, tak perlu masuk Islam. Ini bahaya. Ada orang nak masuk Islam, nak dapat jalan hidayah, lepas tu dia harap, tak payah, kamu tetap kekal dengan agama kamu. Kerana apa? Agama kamu sudah benar. Ini yang perlu disebut yang salah tadi. Orang tu dah nak masuk Islam, dia halang apa? Ya, kenapa tidak? Bila orang tu nak masuk Islam, kita doakan, insya-Allah yang terbaik. Semoga Allah SWT tunjukkan jalan yang lurus. Kita tolong dia, kita bantu dia. Okey. Lalu yang nombor 8, dan barang siapa enggan daripada mengajari kalimah Islam kepada orang kafir yang menuntut supaya diajari kalimah itu, atau ia meminta tangguh daripadanya seperti katanya, nantilah sebentar atau pergilah belajar kalimah itu pada syekh fulan, maka ia jadi kafir. Kerana apa? Dia memilih kufur dibandingkan Islam. Okey. Yang tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat. Jadi muallif dia tak habis tulis lagi dalam bahasa Arab dia kenapa, tapi benda ini tidak menyebabkan kufur. Perkara ini menyebabkan seorang itu jatuh dalam lembah maksiat kerana memperlambat keimanan. Ini dia nukil ni dalam kitab Asnal Matalib. Saya ada kitab tu dalam bahasa Arab kat rumah. So waktu saya bentangkan di IKIM, saya buka yang kitab Arab tu, saya betulkanlah. Jadi muallif iaitu Syekh Arsyad Banjari, di beberapa tempat dia tidak sebutkan apa terjemahan daripada kitab asal, mungkin kerana dia nak singkat waktu. So maksud yang nombor 8 ini, dan barang siapa enggan daripada mengajari kalimah Islam kepada orang kafir apabila dituntut untuk mengajarkannya. Misalnya dia ada orang nak masuk Islam, boleh tak saya masuk Islam? Tak nak lah, ajar kalimat tauhid ni. Saya nak syahadah, macam mana cara syahadah? Tak payah. Tak ada lah, pergilah cari orang lain. Contoh dia. Ini menyebabkan kekufuran. Okey, itu betul. Tapi bukan atau ia meminta tangguh daripadanya seperti katanya nantilah sebentar. Ini belum tentu jatuh kekufuran, kecuali dia tangguhkan dengan alasan dia tak nak ajar. Jadi dia kata tangguh, tak payahlah sekarang, nantilah nanti. Tapi dia nak lari, dia tak nak ajar pun. Contoh dia. Ini boleh menyebabkan kekufuran. Tapi kalau contoh dia sekejap, sekejap, dia nak buat kerja kejap, ini tak menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Atau dia suruh, dia merasa dia tak layak untuk menerima keislaman tersebut kerana dia ni orang biasa, orang yang tak ada ilmu, contoh dia, maka pergilah ke syekh fulan. Ini tidak terus jatuh di dalam lembah kekufuran, melainkan dia sebut sini li'annahu ikhtaral kufra 'ala Islam. Kerana apa? Kerana dia boleh jatuh kufur apabila dia memilih kekufuran lebih tinggi mengalahkan Islam. Wassawabu, yang benar, annahu irtakaba ma'siyatan 'azimatan. Ini apa yang disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib. Akan tapi yang benar, dia tidak jatuh kufur, annahu, akan tetapi dia irtakaba, telah melakukan maksiatan azimatan, suatu maksiat yang besar, kerana menangguhkan lafaz atau kalimah syahadah terhadap polan tadi yang nak masuk Islam. Siapa tahu kalau tiba-tiba Allah tarik nyawa dia sebelum dia jumpa Syekh Polan, nescaya apa yang terjadi, dia akan berada dalam kerugian. Kalaupun dia dah ada iman dalam hati dia, di sisi Allah dia akan masuk syurga, tapi di dunia dia akan tidak akan dimandikan, tidak akan dikuburkan di kuburan Islam. Jadi dengan alasan itu, orang yang sengaja memperlambat tadi
berlaku dosa besar. Ini yang kesembilan, dan barang siapa mempersenda-sendakan dengan nama Allah atau bersenda-sendakan dengan suruhannya atau tegahannya atau janjiannya dengan memberi pahala atau menyiksa atau bersenda-sendakan dengan nama Rasulnya, maka ia jadi kafir. Maksud dia mempersendakan tu apa? Dalam bahasa Arab dia istihza. So terjemahan Syekh Arsyad Banjari adalah mempersenda. Mempersenda. Senda ni apa? Gurau, istihza. Make full of it. Tu bahasa Inggeris dia. Boleh faham lah bahasa Inggeris tu. Jadi nak buat main benda ni. Oh, kita solat ni dapat pahala. Solat. Buat solat. Dapat pahala. Ini mempersenda. Buat kekufuran, mempersenda kufur. Alah, ini maksiat besar tapi tak besar, kecil je. Ini contoh dia. Na'udzubillah min zalik. Saya bagi contoh lah, jangan nanti hukum saya pula. Nak kena contoh. Kerana kalau tak, orang tak faham contoh tersebut. Jadi ulama membahas apa hukumnya seseorang guru mengajarkan sebagai contoh. Dia kata tak boleh jatuh kufur. Kerana apa? Dia dah terangkan dan ini contoh dia terpaksa sebut nak bagi gambaran. Itu tidak jatuh dalam kekufuran. Janganlah nanti orang tuduh saya kafir pula. Jadi sekarang ni zaman mudah mengkafirkan orang. Saya bagi tahu terus terang, mudah sikit-sikit. Oh ni kafir, ni golongan ni kafir, ni kafir. Oh keluar dari mulut kafir sahaja. Auzubillah min zalik. Kita kena jauh. Ini ilmu yang diajarkan ini untuk mentahzir kita daripada melakukan kekafiran, menjaga iman kita. Tapi kita kena ingat, salah satu penyebab kufur juga adalah dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, barang siapa yang berkata kepada saudara Islamnya, ya kafiru, wahai kafir, maka sifat kafir itu akan kembali kepada salah satunya sahaja. Kalau tak dia, maka engkau. Faham? Kalau dia di sisi Allah bukan kafir, engkau jadi kafir. Nampak tu? So, hati-hatilah berkata atau mengkafirkan orang lain. Dalam bab ni tutup mulut. Itu yang terbaik, tutup mulut. Ustaz, kenapa dalam kitab ni dia menyebut golongan ni kafir, golongan ni kafir, golongan ni kafir? Kena faham. Ada Imam Ghazali sebut, bila ulama menyebutkan kalimat kufur, seperti Imam Ghazali sendiri, ada dua makna. Makna yang pertama memang jatuh kafir dalam arti keluar dari Islam. Makna yang kedua adalah taghlif, untuk menakutkan orang. Mungkin niat dia apa? Supaya kita hati-hati jangan jatuh dalam hal tersebut. Sebab itu kebanyakan ulama juga berhati-hati untuk takfir muayyan. Takfir muayyan itu apa? Menentukan seseorang, si fulan bin fulan itu jatuh kafir. Oh, jangan tutup mulut. Ini contoh dia. Misalan dia apa? Seperti ulama yang kita tahu dia ini seorang yang soleh, yang baik, tapi mungkin berada dalam kesesatan kerana menjadi ahli bid'ah dalam hal akidah. Maksud dalam hal akidahnya apa? Kepercayaan dia ada kepercayaan yang menyeleweng. Mungkin kerana dia Mu'tazilah, mungkin kerana dia adalah seorang Syiah yang bukan sampai taraf Rawafid yang teruk tu, tapi masih Syiah lah, Syiah 12 ke contoh dia. Atau mungkin golongan yang termasuk daripada golongan Mujassimah tapi yang tidak soreh. Apakah kita kata dia itu kafir? Golongan Wahabi, apakah kita kata Wahabi ini kafir? Tak boleh, janganlah nukafiru ahadan min ahlil qiblat. Tak boleh. Kita kata ini kesalahan dia, ini kesesatan, ya dia sesat, tapi mengkafirkan jangan, tutup mulut, tak boleh. Kerana apa? Kita belum tahu apakah dia di sisi Allah itu kafir ke tak. Kita serahkan kepada Allah. Cuma kita hanya boleh sebut kesalahan-kesalahan dia, titik. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali, aku tersalah mengislamkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada tersalah mengkafirkan seorang orang Islam. Ini so pegang benda tu. Dan barang siapa yang mempersenda-sendakan, jadi istihza ni dah jelas. Dan barang siapa berkata, jikalau kiranya disuruhkan Allah Ta'ala atau Rasulnya akan daku dengan berbuat taat, nescaya aku tiada perbuat akan dia. Jadi kalau kiranya disuruhkan Allah Ta'ala atau Rasulnya akan daku dengan berbuat taat. Jadi kalau Allah dah suruh, Allah dah suruh dengan Rasulnya untuk dia buat taat, dia kata macam ni,
nescaya aku tak akan taat. Tak akan perbuatkan dia. Atau katanya jikalau datang kepada ke Nabi, nescaya aku tiada terima akan dia, maka ia jadi kafir. Maksudnya apa? Ini contoh dia di zaman Rasulullah SAW. Ada orang dah Muslim, lepas tu kalau Nabi datang, aku tak nak percaya dia, dah nampak. Contoh dia. Terutama di kalangan golongan munafiqun. Golongan munafik pada zaman Rasulullah SAW, mereka ini zahir nampak macam Islam, hati tak Islam, tak beriman sama sekali, kosong. Sebab itu golongan munafik, mereka berada di ad-darki al-asfal, iaitu neraka jahanam yang paling bawah, lebih bawah daripada Nasrani, daripada Yahudi, daripada penyembah berhala dan jahiliyah dan lain-lain, lebih bawah sekali. Kerana apa? Dia zahirnya nampak Islam, hakikatnya dalam hati tak ada iman. Mana iman? Kalau iman tu kena kekal. Bukan iman bila berharap sesuatu, oh kerana saya nak sesuatu saya buat Islam. Ini yang terjadi di kalangan munafikun di zaman Rasulullah SAW. Kerana apa? Merasa takut, kalau saya bukan Islam saya termasuk ahlul zimmah. Kalau saya ahlul zimmah berarti saya kehilangan sedikit hak eksklusif sebagai orang Islam, di mana orang Islam akan mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Kan? Kalau dia miskin. Ini contoh dia. Oh kerana itu saya tak payahlah, saya jadi buat Islam je, hati tak Islam. Ini bahaya. Sehingga kan ada di kalangan mereka, terutamanya apabila terjadi hadithul ifki. Hadithul ifki itu apa? Iaitu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dituhmah melakukan perkara sumbang, mereka ni lah munafikun ni lah yang dah mula keluar, tak percayalah dengan Rasulullah SAW, tak percaya dengan Aisyah pertama, tak percaya dengan Rasul, takkanlah dia tu Nabi, macam mana dia Nabi, isteri dia buat macam tu, na'udzubillah min zalik. Inilah yang keluar daripada lidah orang-orang munafik. Sebab itulah kejadian hadithul ifk. Ulama guna bahasa Arab dia hadith. Hadith tu maksud dia apa? Accident. Iaitu case ifk. Case di mana tohmahan yang dilempar kepada Aisyah, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mukminin dibersihkan dari perbuatan tersebut, sehingga kan hati Nabi Muhammad SAW lega, rasa bebas, segala tuduhan yang dituduh kepadanya telah bebas. Dan ditakdirkanlah ketika itu dikonunkan atau disyariatkan yang dipanggil dengan qadhaf. Barang siapa yang berkata bahawa ada seseorang berbuat zina tanpa membawa 4 saksi, maka itu dosa besar, qadhaf. Itu sampai macam tu, dosa besar. So apa? Isu gosip-gosip politik semua ni kena tutup mulut. Kalau boleh ada je benda tu kena tutup. Itu semua dah tak betul. Walaupun ni ada kamera tak kamera, ini adalah qadhaf, tak boleh. Selagi tidak membawa 4 saksi yang melihat dengan matanya, bukan refleks cermin, bukan CCTV lah, bukan video lah, tak boleh. Itu semua kena nafikan, kena tengok dengan mata, bola mata dia, 4-4, dan cerita 4-4 persaksian dia, semua kena tepat, tak ada percanggahan. Jangan cakap mereka berzina. Macam mana mereka berzina? Mereka berzina saling berdiri. Tak, dia baring. Ni dah percanggahan. Ketika ini terjadi, ditolak perkara tersebut, ditolak. Kerana nampak sangat ni ada penipuan. Kenapa? Cerita ni tak sama. Satu kata berzina berdiri, satu kata berzina baring. Contoh dia. Jadi ketika terjadinya qadhaf terhadap Aisyah radhiyallahu anha tersebut, maka Allah SWT membersihkan dan melarang perkara tersebut, sampai kalau yang dia qadhaf tersebut adalah orang yang telah bernikah, dia panggil adalah muhsan. Maka qadhaf kepada muhsan atau muhsanat, maka orang yang berkata tersebut tanpa membawa 4 saksi perlu dihad, dihukum rotan 80 kali. Bagi dia, ajar dia sikit, benda ni tak boleh sebut, diam sahaja. Tak boleh tutup mulut. Walaupun Ustaz saya nampak dengan kepala mata saya, sumpah wallahi dia seorang. Itu dia kena tutup mulut. Tak boleh cakap, tutup mulut dah. Sebab apa? Tak cukup 4 orang. Faham? Ini aib orang, tak cukup 4 orang, kena tutup. Walaupun ini dosa besar, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup 4 saksi. Ini contoh dia.
Okey. Dan barang siapa berkata jikalau kiranya disuruh Allah Ta'ala, ini dah atau berbuat taat, jadi dia disuruh untuk berbuat taat, dia tak nak. Syariat ini adalah satu package. Disuruh solat 5 waktu, dia enggan. Bagi dia solat 5 waktu dia tak wajib, yang lain wajib, solat 5 waktu dia tak wajib, maka dia jatuh kufur. Atau benda tu belum diturunkan, dia dah kata dah, kalaulah waktu zaman Rasul, kalau wahyu yang turun menyuruh untuk ibadah sejenis untuk keluarkan duit, berkaitan dengan duit, ini saya tak nak beriman lah. Contoh dia, ini pun menyebabkan dia kufur. Tapi perkara ini dah tak terjadilah, kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat dah lengkap kan, kita terima. Kecuali ada hari ini yang menolak, tapi bukan sebab ini, tapi sebab menolak. Wa man jahada li ma'lumin daruratan jahat, wa man li ma'lumin daruratan jahat, apa yang ini yuktal, apa daruratan jahat, apa yuktalu kufran laisa had, dia dibunuh kerana kufur bukan kerana had, iaitu tapi tetap harus hubungan dia dengan mahkamah, tidak boleh sembrono. Yang ke-11, dan barang siapa berkata jikalau dijadikan Allah Ta'ala kiblat pada jihad arah ini, nescaya aku tiada mahu berhadap sembahyang kepadanya, maka ia jadi kafir jika diringan-ringankannya. Maksud dia apa? Jikalau dijadikan Allah Ta'ala kiblat pada jihad arah ini, jadi kiblat arah ini, nescaya aku tiada mahu berhadap sembahyang kepadanya, maka ia jadi kafir jika diringan-ringankannya. Jadi memperhina jihatul Ka'bah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini ayat Quran. Allah yang memerintahkan untuk berpaling daripada Baitul Maqdis, dipindah kepada Baitul Haram atau Masjidil Haram, atau dipanggil dengan Ka'bah atau Al-Baitul Atiq. Baitul Atiq ni rumah yang kuno. Kita kena bangga. Orang bukan Islam, yakni non-Muslim, golongan Kristian, Yahudi dan Islam juga menganggap bahawa betul, beriman bahawa Quds ataupun Masjidil Quds, ialah di Quds sana, itu adalah termasuk tanah haram. Itu betul. Ini betul. Tapi yang indahnya, umat Islam juga memiliki Kaabah sebagai tanah haram kita, betul? Sebagai tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya dan menerima Quds, bangga dengan Quds, kerana Quds itu adalah umurnya sangat tua, sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga nabi-nabi yang terdahulu. Betul? Nabi-nabi Bani Israel kan semua berada di Quds. Bukan maksud dia sejarah dia tu ada kaitan dengan Quds. Tapi kita juga kena bangga dengan Islam, dengan Kaabah kita, kerana apa? Ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapa kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq ini tok nenek kepada golongan Yahudi. So Nabi Ibrahim lebih tua, dan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk yang membuat Kaabah dengan Nabi Ismail. Kita kena ingat kisah apabila Rasulullah SAW telah melakukan Fathul Mekah. Fathul Mekah itu maksudnya membuka kota Mekah. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, Kaabah ini ikut kaidah Ibrahim ke tak? Kaidah Ibrahim itu maksudnya apa? Sesuai dengan bentuk yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim AS, yang sepatutnya kotak melengkung macam ni, kan? Hijr Ismail. Apa jawab Rasulullah SAW? Kalaulah iman umatmu ni, maksud dia orang Mekah ni bukanlah baru masuk Islam, kan? Waktu itu berbondong-bondong afwaja, iaitu yang masuk Islam ni afwaj, berbondong-bondong masuk Islam. Kalaulah mereka ini bukan baru masuk Islam, aku dah robohkan Kaabah dan bina sesuai dengan kaidah Ibrahim. Tapi kalau aku robohkan sekarang, mereka ni baru masuk Islam, aku nak robohkan Kaabah tu akan menyakitkan hati mereka. So biarkanlah. Contoh dia. Ini Rasulullah SAW sangat hikmah.
Dari sinilah Syekh Abdullah bin Bayah mengambil kesimpulan dalam banyak hal kita menjalankan syariat Islam, terutamanya ada hal-hal yang kita boleh delay kalau perkara tersebut dikhawatirkan akan merusak society tersebut kerana keimanan mereka masih lemah. Ini bukan dalam hal solat 5 waktu, itu wajiblah, tak boleh pisahkan. Bukan masalah rukun Islam, itu rukun iman dan rukun Islam, ini tak boleh nego. Tapi hal-hal yang lain, kita nak paksa sesuatu sistem, misalnya kena paksa, kena macam ni, oh tak boleh, nanti akan jadi cerai berai misalnya dalam bab ini, maka kita diharuskan untuk delay berdasarkan kisah tersebut, iaitu kisah bagaimana Kaabah Rasul sengaja untuk tidak merubahnya kerana khawatir keimanan umat Islam yang ada di Mekah tersebut gugur kerana dia orang baru masuk Islam. Hati mereka akan pecah luluh. Jadi ada stages. Nah ini. Dan barang siapa berkata jikalau Allah Ta'ala menjadikan si anu itu Nabi, nescaya aku tiada membenarkannya, mentasdikannya. Atau dikatakannya jikalau Allah Ta'ala mewajibkan daku sembahyang di dalam hal sakitku ini, nescaya Allah Ta'ala itu menzalimi daku, maka ia jadi kafir. Sampai macam tu. Maksud dia apa? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar melantik Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, nescaya aku tidak beriman dengannya. Ataulah Nabi-Nabi yang sebelumnya. Ini semua menyebabkan kalau perkara itu sabit, dia itu seorang Nabi dan dinafikan, maka dia jatuh dalam keadaan kufur. Atau dia enggan mematuhi perintah Allah. Seperti halnya apabila ada seseorang yang mana seseorang itu mengatakan kalau Allah Ta'ala mewajibkan daku sembahyang dalam keadaan sakitku ini. Jadi ada orang sakit, kalau Allah ni paksa aku solat juga, ini zalim. Takkanlah Allah ni zalim. Contoh dia zaman hari ni lah. Takkanlah Allah ni kejam sangat, biarlah buat dosa sikit. Ini bahaya. Tak ada. Kalau kita tak mampu, kita akui ini dosa, kita repent, kita taubat, ini dosa, tapi nak buat macam mana, iman saya masih sangat tipis Ustaz. Tapi akui tak, benda tu tak betul, akui, selesai lah. Okay. Maksud selesai tu bukan kau dah tu boleh, maksud dia boleh tu kau dapat pahala, tak lah. Tapi inti dia tak adalah menyebabkan dalam kekufuran. Kena tanamkan kepada dia semangat untuk ibadah. Ini dia. Jadi kita ni berdakwah kena lemah lembut. Kita kena tahu ada orang buat dosa banyak, besar-besar, tapi apabila dia dah bertaubat sahaja, lepas tu Allah matikan dia mati dalam iman, husnul khatimah. Tapi Ustaz, dia banyak dosa, mesti dia masuk neraka dulu. Itu urusan Allah. Kita kena ingat tu, itu urusan Allah. Tapi salah pula kalau ada orang anggap tak apalah, buat je dosa, nanti kan kalau mati husnul khatimah, kita taubat dan kita mati, kita kan masuk syurga kan. Atau tergantung Allah, Allah boleh masukkan saya syurga. So biarlah, tak apa kalau buat maksiat dulu, nanti at the end saya akan taubat lah. Itu pun salah. Siapa tahu dia buat dosa, tiba-tiba tepat dia meninggal dalam keadaan dia tidak beriman. Besar tu. Atau dia convincekan diri dia, sebab dia nak sesuatu, dia pun beriman dengan ibadah, bertaubat dan lain-lain kerana dia nak sesuatu. Tapi bila dia tidak dapat sesuatu tersebut, kerana itu urusan Allah SWT. Apa yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu, semua orang tak tahu. Mana ada manusia dalam dunia ini tahu? Melainkan Nabi Muhammad SAW yang telah diiktilakkan beberapa peristiwa yang akan terjadi, yang beliau ceritakan kepada kita. Atau mungkin ada yang beliau tidak ceritakan, baginda tidak ceritakan kepada kita, kita tak tahulah. Tapi kita tak tahu. So jangan sampai kita gantungkan iman kita kalau perkara tersebut dapat, imanku ini terus. Kalau ini tak dapat, aku akan jadi kufur balik. Kalau itu macam dia dah sebutlah, tak payah tunggu benda itu terjadi, dia dah jadi kufur dah. Sebab dia niat buat baik iman tersebut kerana dia gantungkan dengan suatu peristiwa yang belum terjadi, yang dia harap benda itu terjadi. Kerana kita tak tahu, kalau Allah tak bagi, itulah benda yang Allah tak tunaikan.
Allah nak tunaikan yang lain sebagai ujian bagi kita. Apakah kita terima iman ini dengan benar-benar? Habis lah. Sebab itu iman ni kena kuatkan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nescaya Allah Ta'ala itu menzalimi aku. Menganggap Allah itu zalim pun tak boleh, maka ia jadi kafir. Terakhir, yang ke-13. Dan jikalau orang yang teraniaya berkata, ini sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, maka kata orang yang menganiaya, aku perbuat pekerjaan ini tiada dengan takdir Allah Ta'ala, jadi kafirlah orang yang menganiayanya itu. Jadi dia nak kata bahawa segala sesuatu ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu tak boleh. Baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Baik dan buruk itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan bahawa ini takdir, tapi dia menafikan. Bagi dia ini bukan takdir, ini adalah kehendak aku sendiri, ini tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takabur seperti itu, ini boleh menyebabkan kekufuran. Tapi ini berbeza seperti Syekh Ramadan Al-Buti disebutkan di dalam kitabnya Al-Insanu Musayyarun Am Mukhayyarun. Saya tak tahu kitab dah diterjemahkan ke tak, tapi saya baca yang bahasa Arab lah. So kalau dah diterjemah tu very important untuk kita baca dan faham konsep takdir. Kita tahu baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa hadapan. Sebab itulah kita usaha. Dan apabila benda itu terjadi, kita tahu, oh inilah takdir Allah. Usahaku ini tak sia-sia kerana dia bahagian daripada takdir Allah juga. Tapi kalau kita dah usaha tak jadi, itu adalah takdir Allah. Usahaku ni walaupun nampak sia-sia, sebenarnya tak ada sia-sia, mesti ada hikmah di sebalik kenapa aku berusaha. Al-man'u 'ainul 'ata'. Terhalang untuk mendapatkan sesuatu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Saya belajar sungguh-sungguh, Ustaz. Saya dah berusaha, saya tak lulus, fail, Ustaz. Sia-sia saya buat semua ni, menyesal saya buat semua benda ni. Patutnya saya tetap je lah dalam keadaan kufur tadi. Nauzubillah min zalik. Bila dia kata macam tu, kalau macam tu berarti al-man'u 'ainul 'ata'. Tercegah tu kerana ada sebab lah. Kerana Allah dah tahu dah yang engkau ni bukan termasuk beriman. So dengan Allah tak bagi kau jadi kufur, nampak tu? Kita tak nak lah. Kita nak tak di akhirat kelak masuk syurga? Kita nak. So apa yang kita buat, kita usaha tak dapat, kita serahkan kepada Allah. Siapa tahu dia usaha belajar rajin-rajin tak lulus. Bila tak lulus, ternyata dia buat lagi ujian. Kerana ujian kedua dia dapat lagi hebat. Kerana apa? Kerana usaha yang pertama baru untuk dia mendapat ilmu. Usaha yang kedua dia dah mantap dengan ilmunya, sehingga kan dia bukan hanya SPM dapat 10A, lebih dari 10A. Misalnya A plus semua. Contoh dia. Ni saya bagi contoh. So jangan putus asa. Kita tak tahu masa depan. Dan Syekh Ramadan Al-Buti sebutkan, kita jangan mensandarkan perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan kata bahawa apabila terjadi ada orang mencuri, bukan saya yang mencuri, ni Allah yang mencuri. Ada orang buat zina, ni bukan saya yang berzina, ni Allah yang berzina. Na'udzubillah min zalik. Ini nama dia. Kita jangan sandarkan ta'adduban kerana beradab kepada Allah, walaupun hakikatnya ya Allah yang menciptakan segala perkara yang baik dan yang buruk. Ini bezakan antara fi'lu dengan khalqu. Okey. Dan barang siapa, nombor 14 terakhir sikit lagi. Dan barang siapa berkata, jikalau menaik saksi pada aku seorang nabi atau malaikat, nescaya aku tiada terima kesaksiannya, maka ia jadi kafir. Maksudnya apa? Dia jikalau menaik saksi pada aku seorang nabi atau malaikat, nescaya aku tiada terima kesaksiannya. Jadi ada orang yang menaik saksi, dia menolak perkara tersebut, maka ini juga menyebabkan kekufuran. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari perkara-perkara yang menyebabkan batalnya iman kita, menyebabkan kekufuran atau menyebabkan gugurnya iman.
Allah jaga diri kita, jaga hati kita, dan kita juga, saya juga ingatkan kita jangan mudah untuk menuduh orang lain kufur dan lain-lain. Semoga kita semua hidup sentosa dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.